Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Siti Nurhayani di dalam segmen Syariah dan Isu Semasa, di mana segmen ini akan membincangkan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan hukum syariah. Di dalam segmen kita pada kali ini, kita akan membincangkan tentang satu isu yang sedang berbangkit dalam kalangan masyarakat pada masa kini, iaitu tentang hukum prank. Sekadar gurauan atau ada batasnya? Prank merupakan satu istilah moden yang digunakan bagi menggambarkan perbuatan mengusik seseorang dengan perkataan ataupun perbuatan sebagai bahan jenaka atau untuk menguji seseorang. Hukum asal bagi perbuatan bergurau ataupun prank ini adalah diharuskan selagi mana ia tidak melampaui batas dan boleh diterima oleh orang yang diajak bergurau. Akan tetapi sekiranya perbuatan bergurau atau prank ini melampau seperti menipu, menakut-nakutkan, membuka aib orang serta tidak boleh diterima oleh orang yang diajak bergurau, maka hukum perbuatan tersebut adalah haram dan tidak boleh dilakukan menurut pandangan Islam. Yang menjadi isu dalam kalangan masyarakat pada masa kini di mana konten-konten kreator ataupun pencipta konten yang semakin berleluasa membuat naik video-video prank yang melampaui batas untuk meraih jumlah tontonan yang tinggi untuk menghasilkan wang pendapatan. Oleh itu, sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam tentang isu prank serta hukum menurut syariah, sama-sama kita saksikan video yang disediakan. Apa tu kot? Okey geng, hari ini Daeng berada di Eco Hill Semenyih. Kita nak buat apa kat sini? Nampak apa ni? Weh, sana tu. Nampak tak yang sana tu? Yang tengah tolak anak dia. You want? No. Can I have some cake? No. No. This for me. You want? You want see? You want see? I want. Apa ni? Daripada video yang telah dipaparkan, dapat kita lihat seorang content creator secara tiba-tiba telah membaling sebiji kek ke muka seorang ibu yang mempunyai seorang anak daripada kalangan orang kelainan upaya di tempat awam. Video tersebut telah mendapat beribu tontonan dan perkongsian serta beragam komen daripada para masyarakat yang menyatakan bahawa video tersebut adalah melampau dan tidak boleh diterima. Setelah mendapat kecaman yang hebat daripada masyarakat, pemilik video tersebut telah mendedahkan bahawa video tersebut hanyalah lakonan semata-mata untuk tujuan eksperimen sosial. Akan tetapi, walaupun video tersebut hanyalah lakonan semata-mata, ia tidak memudarkan kenyataan bahawa perbuatan prank yang telah dikongsikan tersebut adalah sangat melampau dan tidak sewajarnya dikongsikan ataupun dijadikan sebagai bahan jenaka. Budaya prank bukanlah satu budaya yang baru muncul dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini. Akan tetapi, budaya prank ini merupakan satu perbuatan yang telah dilakukan sejak berabad lamanya. Akan tetapi, yang menjadi isu dan masalahnya adalah masyarakat pada masa kini menjadikan prank ataupun gurauan yang melampau ini sebagai satu hiburan tanpa memikirkan baik dan buruk kepada perbuatan tersebut. Daripada perbuatan prank ini dapat kita lihat bahawa akibat daripada perbuatan ini adalah lebih menjerumus ke arah negatif daripada arah yang positif.
dapat kita lihat pada masa kini di dada-dada akhbar serta di berita yang menceritakan serta menunjukkan tentang akibat perbuatan prank itu. Perbuatan ini boleh mengakibatkan salah faham yang besar, kecederaan yang serius dan yang paling teruk, ia boleh mengakibatkan kematian. Antara berita-berita berkaitan dengan gurauan prank ataupun prank yang melampau ini adalah apabila seorang remaja rentung di dalam tandas nabiar akibat rakan bergurau bermain api, di mana mangsa yang terperangkap di dalam tandas ketika api dinyalakan oleh rakan tidak dapat menyelamatkan diri dan akhirnya meninggal di tempat kejadian. Berita seterusnya berkaitan dengan seorang artis kanak-kanak yang telah lumpuh akibat prank tarik kerusi, yang mana kejadian telah berlaku di sebuah lokasi syuting yang telah mengakibatkan kanak-kanak tersebut mengalami cedera di bahagian punggung dan pinggul sehingga mengalami rasa mati di bahagian kaki dan tidak boleh menggerakkan badannya. Kejadian seterusnya yang berlaku juga di negara kita apabila seorang pelajar lelaki di sebuah sekolah berasrama telah dipukul oleh rakan-rakannya akibat bergurau salah tempat. Kejadian berlaku adalah disebabkan rakan-rakan mangsa yang berang apabila dipermainkan oleh mangsa dengan gurauan untuk berbelanja makanan segera iaitu ayam goreng. Seterusnya adalah sebuah video oleh seorang content creator yang telah membuat video prank melampau memegang tangan isteri orang secara rawak. Akibat daripada perbuatan tersebut, si suami kepada wanita hampir hilang pertimbangan dan ingin memukul si pembuat video. Dan seterusnya adalah berita luar negara di mana remaja menolak rakan ke atas jalan raya kerana bergurau mengundang padah. Apabila niat asas kumpulan remaja yang ingin bergurau akhirnya mengundang padah apabila salah seorang daripada mereka ditolak ke jalan raya sehingga menyebabkan mangsa dilanggar oleh sebuah kereta. Oleh itu, daripada berita-berita ini dapat kita jadikan pengajaran bahawa budaya prank ataupun gurauan yang melampau ini boleh membawa kepada akibat yang buruk. Tidak kira sama ada ianya boleh berlaku kepada orang yang diguraukan ataupun orang yang bergurau itu sendiri. Seterusnya, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan daripada Ustaz Azhar Idrus berkaitan dengan hukum prank ataupun gurauan yang melampau yang sedang berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini. Zaman sekarang macam-macam budak-budak nak tarik perhatian orang, buat prank, lepo kek atas muka orang, itu begini, itu ini dalam kedai orang, apakah hukumnya? Kita Islam ini yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Serius Rasulullah. Bergurau pun Rasulullah bergurau. Okey? Contoh terbaik Rasulullah. Dia bergurau, tak macam kita bergurau. Kita macam orang hilang akal, siapa tunjuk aurat. Nak ke lapor ke suhu, nak ke konten, naknya banyak view, hak haram pun haram lah. Lepas tu kita, apa jadi sekalipun, kalau kita ni iman dan Islam, dia akan jaga kita. Mulayang TikTok dengan iman dan Islam. Mulayang YouTube, iman dan Islam. Membuat konten untuk Facebook, iman dan Islam. Maknanya, keakidah kita tak lari, syariat kita betul. Law kita tak ada masalah. Nah, saya nak buat konten Ustaz, nak buat dalam YouTube. Beres. Jangan lepas kita tinggal iman dan Islam. Maksud iman itu, jangan lari daripada akidah. Maksud Islam itu, ikut pantang larang halal haram. Nampak? Awak lagi? Tadi ada seorang tanya, kalau kita nak buat gini, berapa sen bayar? 1,000 kau tengok, 3 ya. Okey, mudah-mudah cakap lah. Nah, tapi buat yang baik. Kita pandai candak sutung, pandai ikat candak. Gini, ni nak buat candak tunjuk 2 minit. 1,000 kau tengok, 3 ya. Esok pula cara buang candak. Mari ikat candak hari ni. 3,000 orang tengok, 3 ya. 10,000, 30 ya. Boleh bayar dah bulan ni 30 ya. Patut kau tak tengok 2 tahun. 2 tahun lagi kau tengok pula 1,000. Tambah pula 3 ya. Faham? Itu cara dia. Buat yang baik. Ambil ayat Quran, ambil tafsir, baca. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir begini. 2 minit. Boleh fitih. Dakwah lagi boleh. Ni dok gloli batin. Buat prank tu apa, nampak aurat orang, semua haram lah tu. Tapi dia beli apa? Jadi berpada-pada, jangan melampau batas. Wallahu a'lam.
Masyarakat pada masa kini perlu sentiasa diingatkan tentang hukum prank ini. Hal ini adalah kerana terdapat individu yang masih memandang remeh tentang hukum hakam Islam serta mereka menganggap bahawa perbuatan prank ataupun gurauan yang berlebihan ini adalah sebagai satu hiburan sahaja, sehingga mereka tidak sadar bahawa perbuatan mereka itu adalah salah di sisi Islam. Bagi perbuatan melampau dalam bergurau ini, boleh kita lihat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم فسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada kaum lelaki yang mempermain-mainkan kaum lelaki yang lain. Ini kerana boleh jadi kaum lelaki yang dipermain-mainkan itu adalah lebih baik daripada mereka, dan janganlah ada kaum perempuan yang mempermain-mainkan kaum perempuan yang lain. Ini kerana boleh jadi kaum perempuan yang dipermain-mainkan itu adalah lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil satu sama lain dengan panggilan yang buruk-buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah golongan orang-orang yang zalim. Daripada ayat tersebut dapat dilihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan merendah-rendahkan orang lain, perbuatan membuka aib orang lain, serta perbuatan memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Selain itu, terdapat juga hadis berkaitan dengan gurauan melampau sehingga membuatkan orang yang diguraukan itu terperanjat atau terkejut. Perbuatan tersebut termasuk dalam perkara menzalimi orang lain. Daripada Sunan Abi Daud, daripada Abdul Rahman bin Abu Layla, beliau berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW telah pergi bermusafir bersama baginda. Lalu ada seorang sahabat tertidur dan sebahagian sahabat lain telah mengambil dan menarik tali yang berada bersamanya sehingga membuatkan sahabat yang tertidur itu terkejut. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim yang membuatkan saudara Muslimnya terkejut. Daripada hadis ini dapat kita lihat bahawa Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan bahawa tindakan bergurau secara berlebihan sehingga membuatkan orang yang diguraukan itu terkejut adalah satu perbuatan yang dilarang di sisi Islam. Justru itu daripada perbincangan kita pada segmen ini berkaitan hukum prank, sekadar gurauan ataupun ada batasnya, dapat kita lihat bahawa hukum sebenar perbuatan bergurau itu adalah diharuskan selagi mana ia tidak mempunyai unsur-unsur yang dilarang seperti berbohong, menakut-nakutkan sehingga menimbulkan kerisauan, membuka aib serta tidak menyebabkan kecederaan ataupun kemudaratan kepada orang yang diguraukan. Islam bukanlah satu agama yang terlalu serius ataupun terlalu rigid sehingga tidak membolehkan para penganutnya untuk bergurau. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri pun bergurau bersama para sahabat dan ahli keluarganya selagi mana ianya tidak melampaui batas. Diharapkan para masyarakat pada masa kini akan lebih cakna dengan hukum hakam Islam serta hukum perbuatan prank ataupun gurauan ini, terutamanya bagi konten-konten kreator yang menjadikan video-video prank sebagai sumber pendapatan utama mereka. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengubah gurauan itu menjadi satu gurauan yang menyenangkan dan memberikan manfaat kepada orang lain.
serta marilah kita bersama-sama mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Sekian daripada saya dalam segmen Syariah dan Isu Semasa pada kali ini. Berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.